Ya, itu dia antara Redback ataupun operasi Redback yang melibatkan APMM dan juga Australian Border Force ABF yang mana merupakan satu kerjasama untuk mengukuhkan lagi bagaimana sistem pertahanan persempadanan negara khususnya di kawasan perairan dan juga maritim antarabangsa. Iya, jadi kita semua maklum bahawa APMM sendiri merupakan satu agensi frontline yang bukan sahaja bertanggungjawab semasa penularan pandemik COVID-19 ini, namun ia merupakan satu-satunya agensi penguatkuasa dan keselamatan yang bertanggungjawab ke atas perairan negara yang berkeluasan 614,000 km persegi ini. Okey, dan situasi pandemik COVID-19 secara langsung telah meletakkan peranan APMM menjadi semakin penting dalam mengawal dan juga mengekang kemasukan beratang asing tanpa izin parti melalui laut atau perairan yang berpotensi membawa wabak COVID-19 ini. Ya, dan berkaitan penutupan pintu-pintu rasmi sempadan darat dan juga udara, trend kemasukan parti serta aktiviti jenayah rentas sempadan dilihat berubah melalui jalan laut, dan kerana itulah kita nak berkongsi tentang operasi Redback 15 2021 ni mengekang jenayah rentas sempadan bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, Ismail. Okey, kita terus senyap bersama dengan Laksamana Muda Maritim Hamid Haji Muhammad Amin yang juga merupakan pengarah bahagian penguatkuasaan dan penyelarasan maritim Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Assalamualaikum, selamat pagi tuan. Apa khabar? Salam. Baik, terima kasih tuan. Ini satu perkara yang menarik untuk dikongsikan, operasi Redback 2021 difahamkan sudah bermula tahun 2013. Kali ini kerjasama dengan ABF ataupun dari pihak Australia sendiri. Jadi bagaimana melihatkan kepada operasi ini dan juga apakah pemahaman sebenar tentang operasi melibatkan pihak ABF ini? Terima kasih. Apa yang kita ada sekarang ni antara APMM dan juga ABF, Australian Border Force, kita memang ada kerjasama lah sejak 2013. Kita wujud ni setelah kerajaan Malaysia dan kerajaan Australia telah mewujudkan MOU lah, Memorandum of Understanding antara kedua-dua negara ni. So APMM dan juga ABF kita sama-sama bekerjasama untuk mengadakan operasi maritim ni untuk mengekang dan mementeras jenayah rentas sempadan yang berlaku, especially negara kita ni lah. So untuk kali ini kita akan laksanakan operasi Redback ni fokuskan di utara Selat Melaka lah. Tapi menyebut mengenai ABF ni, Australian Border Force ni, mereka ni ada di Australia merupakan agensi yang bertanggungjawab lah melaksanakan mengekang melaksanakan undang-undang immigration dan juga custom mereka. Mereka merupakan Australian Coast Guard. Yang mana fungsinya sama macam kita lah. So kita bekerjasama untuk menjayakan atau melaksanakan tugas menjaga sempadan negara. Jadi ABF telah memberikan bantuan dari segi capacity building dan juga teknologi dan juga latihan dan kursus kepada pegawai-pegawai dan anggota-anggota APMM dalam aspek operasi penguatkuasaan maritim dari segi taktikal dan operasional. So Redback ini sendiri kalau kita nak kena tanyalah kenapa perkataan Redback kan. Redback ni sebenarnya adalah merupakan spider Redback yang ada di Australia. Yang tadi kita nampak tadi tu. Spider tu ya. Spider ni actually Redback ni dia ada venom ataupun bisa yang kalau kena mangsa ni membahayakan mangsa lah. Jadi kalau kita nak translatekan kepada operasi ini, maknanya kita akan strike lah. Jika sekiranya ada berlaku aktiviti jenayah rentas padan di perairan kita. Tindakan tegas lah. Ya, tindakan tegas lah. Ini merupakan jenayah dan kita ada peraturan dan akta dan perundangan negara kita sendiri. Dan ABF sendiri telah banyak memberi bantuan kepada kita seperti macam saya kata tadi, capacity building, bantuan teknikal, bantuan khusus dan latihan. Dalam masa yang sama mereka juga dia beri kita 2 buah kapal ronda. Australia pihak bagi 2 buah kapal ronda. Kadang tertanya kenapa Australia nak bantu kita. Ya betul. Mesti ada sejarah tu. Ya, sejarahnya 2013. Sebelum itu Australia ni dia banyak menerima migran berpuluh ribu. Contohnya pada 2013 sebanyak 300 buah bot yang membawa pendatang asing tanpa izin mendarat di Australia. Terutamanya di Christmas Island dan juga Cocos Island tu. So bila begitu
melibatkan lebih daripada 20,000 pendatang asing tanpa izin lah. Ini menjadi masalah pada negara tersebut. Kemudian kita di IPMM Malaysia ni kita melaksanakan tugas kita menguatkuasakan undang-undang di laut. Dan kita dapati daripada siasatan kita dapati pergerakan pendatang asing ni datangnya daripada sumber dia daripada luar negara. Mereka melaksanakan aktiviti ini di Selat Melaka sebelum mereka turun ke Australia. Jadi bila kita menguatkuasakan undang-undang, kita stop bot-bot ini daripada bergerak dan kita tangkap. So selepas kita laksanakan tu 2014 hanya satu buah bot saja yang lepas selama 160 orang. Selepas 2014 data statistik yang kita ada kosong sampai sekarang. Wow. So that's why now Australia dia bekerjasama dengan kita, ada MOU tadi saya kata. Dia willing to bantu kita lah. So dari semua aspek. So now kita sama-sama ialah kita menerima lah ada negara sahabat untuk bantu, kita tak ada isu lah. Alhamdulillah. Jadi mereka bantu kita. Dari aspek tu kita dapati kerjasama ni adalah banyak advantage pada kita lah. Itu saya kata dia bagi banyak even asset pun dia ada bagi. So kita teruskan. Itu sebabnya kita laksanakan operasi Right Back ini. Ini adalah sangat penting untuk kita. Dalam masa yang sama IPMM tanggungjawab adalah untuk mengekang dan mementeras jenayah rentas padan ini. Yang kita fokus pun juga ni, kita fokus kepada sindiket-sindiket yang sedia ada lah. Sebenarnya sindiket ni memang sedia ada dan kita cuba mengekang mereka. Supaya dah tak bertambah lagi banyak. Betul. Terutama sekarang ni yang COVID ni. Kan? Dan kalau mereka masuk, kita tak tentu lagi. Mereka ni apa yang saya dapat itu hari masa even saya di Eskom, pendatang asing ni actually dia orang ada COVID. So yang kita akan kekang mereka daripada masuk lah. Kita takut bukan saja frontliner, kalau dia terlepas ke dalam negara kita, ini akan membawa kluster kepada rakyat kita sendiri. Saya rasa ada kluster yang pendatang asing ni dulu. Kalau kita tengok, I think KKM ada bagi statistik tu kan. Betul. Baik, dan kalau kita lihat dari segi kedudukan geografik Malaysia yang strategik, yang sebahagian besarnya dikelilingi sempadan laut dengan negara-negara jiran seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, Filipina serta Indonesia dan juga Singapura, tentunya dilihat sangat berpotensi terdedah kepada ancaman jenayah rentas sempadan ini. Dan berikutan daripada itu, kita nak tahu juga bagaimana operasi Right Back dapat membantu Malaysia khususnya IPMM dalam menangani ancaman jenayah rentas sempadan melalui laut ini. Mungkin kita boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan situasi yang dilalui ini. Ya, betul. Dari segi geografi punya aspek kan, memang kita negara itu tengah-tengah ni. Dan especially Selat Melaka ni menjadi sea line of communication. Maknanya ini adalah laluan perdagangan antara barat dan timur untuk dunia. Contohnya kapal-kapal dagang daripada Eropah, dia nak pergi ke Jepun atau ke China, mereka lalu Selat Melaka ini. Dan juga daripada timur pun nak ke barat, perdagangan tu lalu. Basically dalam 80 ribu kapal dagang. Yang kapal dagang ni 300 tan ke atas. Ini yang tak termasuk kapal-kapal kecil lagi. So laluan ini adalah sangat penting lah. So, and then at the same time, kita punya jiran ni dekat-dekat. Kita naik bot je 1 jam setengah, sebelum 1 jam dah sampai lah. So dan jadi kalau kita nak buat aktiviti jenayah ni kan senang tu. Namun kita punya keupayaan kita sendiri. Kita ada mata, telinga dan tangan dan kaki lah. Mata, telinga kita ada sea surveillance radar, SWASLA. Sistem pengawasan laut kita ada yang menjaga perairan. Itu pengesanan, dan juga kita ada pesawat. Pesawat fixed wing dan juga helikopter yang boleh kita atur gerak secara terurus, koordinasi untuk menjadi mata dan telinga. Dan seterusnya kita ada kapal, bot untuk intercept dan juga melaksanakan tugas-tugas menahan dan menyiasat dan menahan bot-bot yang kita suspek. So ini seperti yang ditunjuk dalam gambar tu kan. Jadi ini kita selaraskan dari semua aspek lah. Macam yang saya kata tadi, radar, fixed wing, helikopter, kita punya kapal dan bot. Dan seperti yang saya kata tadi, Australia ada bagi kita 2 buah kapal ronda lah. Jadi dia tahu keperluan kita. So dari segi aspek manpower memang sangat penting. Pegawai dan anggota kita dilatih. Kita ada pusat latihan AMSAS di Pahang. So kita latih mereka di sana. Latihan ini adalah penting. Sebab apa? IPMM ni merupakan agensi pelaksana. So anggota dan pegawai dia kena terlatih. Dan dia ada career planning mereka. So ini merupakan aset-aset kita yang kita dapat laksanakan untuk mengekang
jenayah rentas padan ni lah. Okey. Puan, bukan saja bercerita tentang masalah kemasukan pendatang asing tanpa izin melalui bot-bot haram ataupun bot-bot yang dibawa oleh kita pendatang asing tanpa izin itu, tetapi juga masalah keselamatan dan aset yang perlu dilengkapkan dengan aspek-aspek keselamatan, khususnya dalam menangani masalah isu-isu lanun-lanun di kawasan perairan dan juga di kawasan persepadan lautan. Jadi bagaimana persediaan dari segi aspek keselamatan dan juga gerak kerja ataupun tindak balas aset-aset ini terhadap isu-isu pertahanan persempadanan lautan? Kita memang ada continuous training dan juga kerjasama dengan semua agensi. Itu memang kita ongoing, secara berterusan. Aspek-aspek keselamatan ni memang kita sangat penting, dan kita dari pusat latihan kita memang tekankan, dan kita ada capacity building bersama dengan pihak Australia untuk menekankan aspek taktikal. And then dari segi aspek approach ataupun doktrin yang ada untuk kita bila kita nak melaksanakan tugas kita di laut. So dalam masa yang sama kita juga ada peralatan-peralatan yang moden untuk, seperti saya kata tadi, kita ada radar untuk mengesan, dan anggota-anggota yang mengawal radar ni pun memantau ni, mereka juga dilatih. Ini yang kita menjadi kita punya resources lah. Resources APMM ini iaitu pegawai dan anggota dan juga aset-aset kita yang ada. Ini secara berterusan. Dan saya rasa cabaran yang paling besar adalah isu-isu yang berkaitan dengan pencerobohan nelayan asing dan juga jenayah terancang penyeludupan parti melalui jalan laut. Dan umpama ni macam duri dalam daging. Sebab kita tahu kedua-dua isu ini sebenarnya ditunjangi sindiket dan juga dilihat satu cabaran yang besar juga pada APMM. Mana APMM harus bergerak lebih hadapan daripada sindiket yang berlaku. Kita ada approach lah. Kita engage community maritim. Maksudnya mana-mana masyarakat ataupun pihak yang berada yang menggunakan maritim untuk cara kehidupan mereka, kita jumpa, kita bagi capacity mengajar mereka, memberi diorang memberitahu, beri awareness betapa pentingnya jangan terlibat dengan aktiviti-aktiviti jenayah ini. Ini akan memberi kesan kepada bukan saja pada dia, pada rakyat dan juga pada masa depan. So dari segi tadi tu kita memang tahu juga dari segi perisikan kita punya kumpulan perisikan kita pun dapat mengesan. Ini yang punca ni. Punca daripada dia punya sindiket ni lah. Namun sindiket ini yang terlibat sama adalah kita punya masyarakat sendiri. Ada yang terlibat. Jadi kita nak tangkap. Saya rasa kes-kes tangkapan ni kita dah tahu selama ni. Kan ada masuk dalam TV juga kan. Tangkapan, kes-kes jenayah rentas padan ini, dan kita pun ada dah masuk ke mahkamah dan telah dihukum. Hukumannya sangat berat lah. So kita pun sindiket ni kita kena pasti dan kita telah address dan kita untuk mengekang aktiviti ini jadi berterusan. So saya rasa benda-benda ni memang amat penting. Sebab sindiket ni yang memulakan dan melibatkan daripada tekong darat dan tekong laut lah. Semua ini terancang tuan. Sebab apa ini jadi kehidupan mereka, ini income mereka lah. In fact APMM pun menjadikan ini sebagai kita punya KPI jugalah untuk address isu ini. Dan ialah kalau kita kaji sekali lagi kenapa kita ada orang yang nak melaksanakan benda ni, mereka poverty lah, kemiskinan ataupun yang terlibat tu terpaksa. Especially terutama sekarang ni dengan COVID ni lah. Dengan sumber kewangan. Banyak yang memerlukan sumber kewangan lah. Jadi di darat mereka tak dapat sebab apa, di darat dah dikekang. Sekarang ni di laut. Sebab apa, berdasarkan daripada kes-kes yang sebelum ni kita ada, dari segi tangkapan kita, dari segi tangkapan barang-barang kontraban dan juga jenayah-jenayah yang lain, iaitu perdagangan manusia dan juga penyeludupan orang. Ini jadi satu jenayah yang serius lah. Kita akan address isu ni. InsyaAllah dapat ditangani secara bersama. Cuma kita nak kaitkan semula dengan operasi Redback bersama dengan Australia
Australian Border Force ataupun ABF ini. Kalau disebutkan oleh tuan tadi, daripada puluhan ribu kes dapat dikurangkan kepada sifar kes dalam pencerobohan warga asing kepada bumi Australia. Jadi melihatkan kepada perairan Australia juga yang luas dan juga buminya juga yang radiusnya juga luas. Jadi ini satu kepakaran yang boleh dikongsikan bersama dengan pihak APMM Malaysia dan pihak kerajaan Malaysia kerana melihat bagaimana efektifnya mereka menjaga persepadanan dan juga penugasan di kawasan perairan laut. Jadi apa yang boleh dipelajari daripada pihak ABF ini dari segi efektif dan juga gerak tugas yang dilakukan oleh anggota ABF? Australian Border Force ni, dia macam saya kata tadi, mereka juga lebih kurang sama macam dia punya fungsi sama macam APMM. Namun negara mereka ni, kalau kita tengok Australia ni actually island state tau. Dia satu negara, satu negeri, satu pulau. Dan yalah, kalau kita tengok dia punya geografi dia, aspek geografi dia, mereka punya jiran jauh-jauh. Aspek dari segi jiran tu hanya New Zealand lah dekat dan juga Indonesia up north lah, utara. Namun memang mereka mempunyai kepakaran. That's why kita memang collaborate, bekerjasama dengan mereka. Memang mereka kita menghantar pegawai dan anggota untuk belajar bersama. Dan in fact mereka pun ada mobile team training untuk sama-sama kita mengajar. Dari aspek tadi tu, tuan tanya tu, itu lebih pada taktikal, dari segi cara kita approach kita untuk memeriksa dari segi kepakaran dan kemahiran itu. Jadi mereka datang untuk membantu kita dan mengajar dan share, dan kita juga share kita punya kepakaran kita. Aspek kita di sini dengan mereka, kita ada jiran-jiran yang dekat. Kadang-kadang sebang sungai aja jiran kita. Kan? So dari aspek tu, dan mereka juga memang satu lagi aspek adalah dia share information. Maknanya dia mengongsi maklumat-maklumat. Kan dari segi international dan juga regional information lah. Maksudnya apa-apa maklumat yang mereka terima, mereka akan salurkan kepada kita untuk kita respon sewajarnya kepada maklumat tersebut lah. Jadi knowledge. Baik, tapi yang paling penting sekarang dah usaha dibuat, di mana kekuatan anggota itu satu perkara, tetapi disokong juga dengan kata peranan daripada masyarakat itu sendiri, mana kita sebut sebagai komuniti maritim yang berdekatan dengan perairan. Jadi apa harapan daripada tuan sendiri kepada seluruh masyarakat yang berkaitan komuniti maritim ini untuk bekerjasama, kerana mereka perlu sedar apa yang boleh berlaku akibatnya kalau sekiranya mereka masih lagi terbabit sama dalam jenayah terancang seperti sindiket yang kita kongsikan tadi. Kita pun berharap lah, kita menyerulah kepada masyarakat yang terlibat ni, mana yang terlibat selama ni dengan aktiviti jenayah rentas sepadan ni, untuk berhenti, dan kita pun seru masyarakat untuk bekerjasama dengan kita, memberi maklumat supaya kita dapat mengekang dan mementeras aktiviti jenayah rentas sepadan ni, terutama penyeludupan orang, pemandangan manusia, lepas tu penyeludupan kontraben, dadah dan ketum semua ni. Ini yang kita ada banyak kes yang berlaku sekarang ni. So kita serulah dengan semua masyarakat rakyat supaya beri maklumat bersama dengan kita. Dan sekali lagi kita seru pada yang terlibat dengan jenayah ni untuk berhentilah. Berhenti, mungkin buat kerja lain kot. Kan? Kita risau juga dengan situasi pandemik COVID-19 ni, juga mereka yang ada positif pun boleh terlepas ke negara kita agak risau kalau sekiranya anda terus berbuat demikian. Ya, betul. Sebab apa? Even itu pun membahayakan kita yang frontliner ni, anggota-anggota kita pasukan keselamatan yang melaksanakan tugas kita dalam operasi untuk mengawal sempadan negara ni. Ini adalah sangat penting. Dia akan kena pada kita, boleh kena pada kita. In fact, sometimes parti ni bila sampai dia dah positif COVID, dan akan dah bahagian darat pun sama juga terlibat. Jadi rakyat kita akan terdedah dengan semua masalah ni, semua jangkitan COVID ini. Dan kita harap benda ni dapat kita bendung bersamalah. Pastinya. Okey, sudah pastinya APMM dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ini digerakkan dengan lebih aktif lagi. Tuan ya, juga difahamkan ini adalah baju digital yang terbaru yang dikenakan oleh pihak APMM juga, menandakan bahawasanya satu pembaruan dilakukan oleh pihak APMM juga. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Laksamana Muda Maritim Hamid Haji Muhammad Amin, Pengarah Bahagian Penguatkuasaan dan Penyelarasan Maritim, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Terima kasih juga APMM dan juga terima kasih pihak ABF kerana kerjasama yang dikelolakan dan juga dilaksanakan di bawah operasi Redback 2021.